Maksudnya, apabila bala menimpamu, maka bersabarlah terhadapnya. Sebagai sabar orang yang mulia, kerana sesungguhnya dia lebih mengetahui terhadapmu. Apabila kamu mengadu kepada anak-anak Adam, sesungguhnya kamu mengadu tentang Tuhan yang merahmatimu kepada makhluk yang tidak pernah merahmatimu. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, sukalah saya mengingatkan tuan-tuan untuk sama-sama dalam proses kita bersabar. Maknanya proses yang pertama yang kita kena sabar ni tuan-tuan, proses dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu cabaran lah tuan-tuan. Malam Jumaat confirm kita berzikir di surau madrasah, ataupun orang Melaka, maknanya program hari Sabtu minggu yang pertama dapat kita hadir tuan-tuan untuk sama-sama kita memberi fokus pada amalan yang kita sedang amalkan. Tetapi dalam keadaan sekarang ni maknanya masing-masing kenalah melaksanakan amalan zikir ini secara bersendirian. Jadi saya sarankanlah tuan-tuan, puan-puan, agar melaksanakanlah di peringkat keluarga. Pimpinlah keluarga melaksanakan zikir ini. Di antara amalan zikir yang saya nak pesanlah pada semuanya, maknanya kekalkanlah zikir 15 ataupun zikir 5 lah terutamanya. Kemudian ditambah dengan zikir la ilaha illallah. Jadi maknanya orang yang telah sedang melaksanakan zikir la ilaha illallah, memanglah dia kena laksanakan zikir la ilaha illallah. Tetapi bagi yang telah yang sedang melaksanakan zikir fi kulli lamhatin, saya mintalah supaya zikir la ilaha illallah disusun juga untuk dijadikan sebagai wirid. Ini bukan maknanya ketika pandemik ni tuan-tuan ataupun puan-puan, tetapi maknanya zikir ini pun diusahakan juga. Kalau kata tuan-tuan dan puan-puan laksanakan zikir la ilaha illallah ni lah, bagi yang mengeluh lah, ada yang mengeluh pada saya tuan-tuan dan puan-puan, nak menghabiskan 70,000 ni susah lah Ustaz. Sebenarnya kalau kata kita susun wirid kita, insyaAllah taklah menjadi sukar kerana kalaulah setiap hari kita membaca zikir la ilaha illallah ini 100 kali, 200 kali lah dalam tempoh 365, iaitu setahun, sebenarnya kita telah mengkhatamkan 70,000 ataupun kita dah baca lebih dah daripada 70,000. Silap-silap kita dah baca 72,000 dah tanpa kita sedar. Tapi kadang-kadang kita ni gopoh tuan-tuan, kita nak juga tak boleh apa barang baca 200 dibantainya baca 3,000. InsyaAllah Ustaz 2 bulan lagi siap. Apa 2 bulan tak baca-baca dah zikir tu. Disebabkan apa? Kita sibuk nak menghabiskan zikir tersebut, dan kita terlupa tujuan tarikat tasawuf ini adalah sebenarnya istiqomah kita dalam melaksanakan amalan walaupun sedikit. Jadi kalau yang mana yang murung ataupun Ustaz dah lama tak buat, cuba usahakan apa yang saya sarankan ni. Maknanya pagi 100, petang 100, insyaAllah tuan-tuan dalam 200. Ini bagi yang sedang melaksanakan zikir la ilaha illallah fi kulli hatin lah. Kemudian yang mana yang sedang melaksanakan surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maknanya ditambah lagi lah zikir la ilaha illallah. Kemudian fi kulli lamhatin, tapi saya percayalah fi kulli lamhatin ni dia agak berat lah, jadi buatkanlah wirid ini sebanyak 100 lah. 100 maknanya dalam tempoh 2 tahun siaplah insyaAllah. Dan surah Ikhlas, bagi yang dah melaksanakan 3-3 dah khatam Ustaz, 3-3 dah khatam Ustaz, tak ada yang lebih Ustaz, ada lebihnya. Maknanya 3-3 wirid tu dibuat, 3-3 wirid tu dibuat. Surah Ikhlas ni tuan-tuan, kalau nak juga khatam setahun 280 satu hari. Tapi saya taklah saran gitu. Yang saya sarankan adalah
melaksanakan walaupun orang kata sedikit. Biarlah 3 tahun, 3 tahun besok baru khatam tak apa. Yang penting kita laksanakan secara istiqamah. Dan satu lagi, maknanya zikir Allah Allah. Jadi 4 zikir ni saya minta lah semua ikhwan supaya tidak tinggalkanlah. Tapi kalau yang sedang orang kata sedang baca zikir la ilaha illallah, tambah sahaja dengan zikir Allah Allah. Kalau yang sedang membaca zikir fi kullam hatin, maknanya selain daripada la ilaha illallah, kemudian fi kullam hatin, bacalah pula zikir Allah Allah. Dan bagi yang telah menamatkan 4-4, 3-3 ni tadi, maknanya ditambah zikir Allah Allah, terpulanglah berapa banyak nak dibaca. Sebenarnya kelebihan zikir Allah Allah ni tuan-tuan, supaya kita istiqomah dalam melaksanakan amalan zikir. Itu rahsia besar sebenarnya zikir Allah Allah. Tuan-tuan bacalah sekurang-kurangnya 100 tak apa. Sebab zikir Allah Allah inilah yang akan menyebabkan orang yang beramal akan terus menerus istiqomah dalam amalan dia. Macam mana nak baca ustaz? Kalau kata malih lah, maknanya Allah tu panjang lah sikit. Allah macam dalam orang kata kita zikir semasa tarikat, zikir tarikat, zikir hul, kita panjang zikir tuan Allah Allah, maknanya panjang lah. Mudah-mudahan ingatan kita terhadap Allah tu orang kata lebih daripada segala-galanya lah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang saya muliakan, sedikitlah ingatan saya lah untuk malam yang pertama ni lah. Kita dapat jumpa sama-sama. Saya rindu dengan tuan-tuan, dengan puan-puan. Bukan kata tak ada hati tuan-tuan. Ustaz baik tak roti dengan saya, tak. Kalau kira kan ramai saya rindu ni. Ini belum masuk geng yang selalu teman saya pergi makam. Ini belum lagi orang Melaka. Belum lagi orang Terengganu. Tah mana-mana tah. Ustaz tak kunjung-kunjung tiba. Jadi bukan makna kata kita tak pernah ambil tahu para ikhwan kita yang ada. Tetapi keadaan sekarang ni lah yang menyebabkan kita kenalah patuh dengan pemerintah lah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dengan orang kata program secara talian ni, saya harap akan dapat akan dapat orang kata menemukan kita lah dan orang kata dapat mengingatkan kita lah dalam melaksanakan amalan zikir.